Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi yang pertamanya, mari kita lihat apa yang terdapat pada slide yang telah disediakan ini. Okey. Soalannya, apakah gambaran yang boleh kamu nyatakan berdasarkan gambar-gambar yang telah diberikan ini? Kita tengok apakah yang boleh kita gambarkan dengan gambaran ataupun gambar-gambar yang telah disediakan ini. Okey, jadi jawapannya ialah tidak lain dan tidak bukan ialah semua ini adalah satu alat. Satu alat yang mana menghubungkan antara dua insan ataupun lebih. Jadi kita katakan sebagai alat komunikasi. Kan? Alat komunikasi. Jadi pada hari ini kita di dalam tajuk pelajaran yang ke-26 iaitu adab berkomunikasi. Adab berkomunikasi yang pendidikan Islam tingkatan 3. Okey. Jadi hari ini ialah pelajaran kita ialah adab berkomunikasi. Kan? Jadi apakah objektif pembelajaran untuk adab berkomunikasi ini? Yang pertama kita akan lihat dari sudut maksud komunikasi itu sendiri. Kemudian prinsip komunikasi dalam Islam. Prinsip komunikasi Islam itu bagaimana prinsipnya. Yang ketiga, adab berkomunikasi. Dan yang keempat, hikmah beradab ketika berkomunikasi. Jadi, maksud komunikasi dari sudut bahasa ialah perhubungan. Iaitu perhubungan. Kan? Bila kata perhubungan ini, mesti ada kaitan antara satu manusia dan satu manusia yang lain. Kalau kata, contohlah kita sebagai hamba, kita mesti ada kan? Ada hubungan dengan pencipta. Makhluk ada hubungannya dengan Al-Khaliq, pencipta. Jadi kalau kata kita manusia, ada perhubungan dengan manusia yang lain. Jadi itu komunikasi itu dinamakan dari sudut bahasa sebagai perhubungan. Kan? Jadi kita tengok yang seterusnya iaitu komunikasi dari sudut istilah. Dari sudut istilah ialah perhubungan antara dua individu atau lebih secara langsung atau melalui perantaraan seperti email, surat, radio dan telefon. Okey. Jadi kita teruskan kepada yang slide yang seterusnya iaitu konsep komunikasi Islam. Kan? Konsep komunikasi Islam ni ada 6. Ada 6 konsep ataupun prinsip. Prinsip komunikasi Islam. Apakah yang dikatakan konsep komunikasi Islam itu sendiri? Dan konsep komunikasi Islam itu terdiri daripada 6. Yang pertama ialah qaulan sadidan. Qaulan sadidan. Yang kedua, qaulan balighan. Qaulan balighan. Yang ketiga, qaulan layyinan. Qaulan layyinan. Yang keempat, qaulan maisuran. Qaulan maisuran. Yang kelima, qaulan ma'rufan. Qaulan ma'rufan. Dan yang terakhir ialah qaulan kariman. Qaulan kariman. Kita lihat kepada prinsip yang pertama iaitu qaulan sadidan. Qaulan sadidan. Apakah yang dikatakan sebagai qaulan sadidan ini? Qaulan sadidan ini ialah kata-kata yang benar, jujur, tidak bohong dan tidak berbelit-belit. Jadi kalau kita lihat siapakah manusia yang paling berkata benar,
jujur, tidak pernah bohong. Sudah tentunya ialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qaulan sadidan ini terkandung dalam surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Bermaksud, dan hendaklah takut kepada Allah daripada melakukan aniaya kepada anak-anak yatim oleh orang-orang yang menjadi penjaganya, yang jika ditakdirkan mereka pula meninggalkan anak-anak yang dhaif atau yatim di belakang mereka, tentulah mereka akan merasa bimbang terhadap masa depan dan keselamatan anak-anak mereka. Oleh itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengatakan perkataan yang betul, menepati kebenaran. Jadi ini adalah prinsip ataupun konsep berkomunikasi dalam Islam yang pertama. Jadi kita boleh lihat qaulan sadidan ini ialah kata-kata yang benar, yang menepati kebenaran. Prinsip yang kedua iaitu qaulan baligha. Qaulan baligha. Okey. Qaulan baligha ini bermaksud perkataan yang berbekas pada jiwa. Kata-kata yang tepat mengenai sasaran. Dia diambil daripada ayat 62. Dia punya sambungan tu kan. Jadi kita tengok pada ayat 63 surah An-Nisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. Sadaqallahul azim. Bermaksud, mereka itulah orang-orang yang diketahui oleh Allah akan apa yang ada di dalam hati mereka. Oleh itu berpalinglah engkau daripada mereka dan nasihatilah mereka serta katakanlah kepada mereka kata-kata yang boleh memberi kesan pada hati mereka. Okey? Kita tengok pada prinsip yang seterusnya. Prinsip yang seterusnya ialah qaulan kariman. Qaulan kariman. Apakah yang dimaksudkan dengan qaulan kariman ini? Qaulan kariman ini ialah kata-kata yang mulia. Kata-kata yang mulia. Terkandung di dalam surah Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Sadaqallahul azim. Dan Tuhanmu, maksudnya, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar, sekalipun perkataan uf, dan janganlah engkau menengking, menyergah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
yang bersopan santun. Tengok dalam ayat Al-Quran ini menceritakan kepada kita tentang fala taqul lahuma uffin. Ini adalah dalil kepada menghormati kedua ibu bapa. Kan? Dalil kepada menghormati kedua ibu bapa. Ayatnya, hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Wabil walidaini ihsana. Kan? Ibu melahirkan seorang anak. Kan? Bila matinya seorang ibu ketika melahirkan anak, dikatakan sebagai mati syahid. Sebab apa mati syahid? Sebab betapa susah dan seksanya melahirkan kita yang ketika itu berada dalam kandungan, kan? Melahirkan kita. Kemudian ibu ayah kita tatang kita, jaga kita sehingga bila mana kita sudah sampai dewasa dan mereka sampai usia tua, kita herdik mereka, kita lawan cakap mereka, tidak menghormati mereka. Adakah itu balasan kita kepada ibu bapa kita yang banyak berkorban, membesarkan kita, memberi pendidikan, memberi makan, minum, pakaian, jaga kita sehingga kita boleh berjaya. Dan ingatlah, kejayaan kita itu hasil titik peluh daripada pengorbanan ibu dan ayah kita semua. Okey, kemudian kita pergi kepada yang seterusnya. Qaulan ma'rufan. Qaulan ma'rufan. Apakah maksud qaulan ma'rufan ni? Qaulan ma'rufan ini ialah perkataan yang baik, kan? Kita tengok. Perkataan yang baik ini terdapat di dalam qaulan ma'rufan ini terdapat dalam surah An-Nisa ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tu'tus sufaha'a amwalukum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Sadaqallahul azim. Bermaksud, dan janganlah kamu berikan ataupun serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya akan harta mereka yang ada dalam jagaan kamu. Harta yang Allah telah menjadikannya untuk kamu semua sebagai asas pembangunan kehidupan kamu. Dan berilah mereka belanja dan pakaian dari pendapatan hartanya yang kamu niagakan, dan juga berkatalah kepada mereka dengan kata-kata yang baik. Dan jadi bila kita tengok kepada dua ini, qaulan kariman dan qaulan ma'rufan, ini ada persamaan yang agak sama tetapi dari sudut yang berbeza lah. Kita tengok perkataan yang baik dan kata-kata yang mulia. Jadi kita tengok, kita teruskan kepada slide yang seterusnya, iaitu berkenaan dengan qaulan maisuran. Qaulan maisuran. Qaulan maisuran. Okey, qaulan maisuran ini ialah kata-kata yang menggunakan bahasa yang mudah difahami. Di dalam surah Al-Isra ayat 28, mari kita lihat sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa imma tu'ridanna 'anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Sadaqallahul azim. Bermaksud, dan jika engkau terpaksa berpaling tidak melayani mereka kerana menunggu rezeki dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka kata-kata yang menyenangkan hati, kata-kata yang mudah difahami. Seterusnya, kita lihat kepada prinsip seterusnya, iaitu qaulan layyinan. Qaulan layyinan. Kita tengok apakah maksud qaulan layyinan ini, iaitu kata-kata yang menggunakan bahasa yang lemah lembut. Dan qaulan layyinan ini terkandung dalam surah Taha ayat 43 dan ayat 44. Kita boleh tengok ayat ini
kita mengambil qaulan lainan ini daripada cerita-cerita yang daripada atas berkenaan dengan kisah Nabi Musa alaihi salam. Kita tengok. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idhaba ila fir'aun innahu tagha. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. Sadaqallahul azim. Bermaksud, pergilah kamu berdua kepada Fir'aun. Sesungguhnya ia telah melampaui batas dalam kekufurannya. Kemudian hendaklah kamu berkata kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Semoga ia beringat atau takut. Dikatakan Sayyiduna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an bila mendengarkan adiknya sendiri membaca Al-Quran surah Taha, kan, dia terasa, dia mengatakan ini bukan adalah kata-kata manusia, kan, ini adalah satu kata-kata yang begitu mulia, kata-kata yang begitu kagum. Kita tengok sedikit contoh daripada Anas radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila bercakap sesuatu percakapan yang baik, baginda akan mengulanginya sebanyak 3 kali sehingga percakapan itu dapat difahami. Apabila baginda pergi menemui satu-satu kaum, baginda memberi salam kepada mereka sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kan? Ini tentang contoh-contoh yang kita buat contoh-contoh. Contohnya, guru perlu menilai keadaan pelajar jika mereka kurang faham atau lambat faham. Hendaklah diulangi penyampaian supaya mereka faham. Sebanyak-banyak ulangan ialah 3 kali. Okay, yang kedua, percakapan yang terang dan menggunakan perkataan yang baik semasa menjelaskan sesuatu perkara adalah dianjur dalam Islam. Yang ketiga, Islam menggalakkan seseorang supaya mengulangi sesuatu perkataan yang baik sehingga 3 kali bagi sesuatu perkataan yang diucapkan agar ianya dapat difahami dengan jelas oleh orang yang mendengar. Ya. Teruskan lagi. Kita tengok kepada adab komunikasi. Adab komunikasi. Kita tengok pada slide ini. Saya baca dulu. Yang pertama, tidak melalaikan daripada melakukan ibadat dan tanggungjawab seperti menjaga solat dan tidak mengabaikan tugasan mahupun perintah ibu bapa. Okay. Kedua, menggunakan bahasa yang sesuai dan sopan seperti kata-kata yang penuh hikmah, mengandungi nasihat yang baik serta menjauhi perdebatan dan gurauan yang berlebihan. Yang ketiga, kesesuaian masa dan tempat seperti mengelak penggunaan gadget semasa di dalam masjid, menunggang motosikal dan semasa kunjungan hari raya. Saya baca dulu yang dalam tulisan Jawi ni. Nanti saya akan terangkan dalam tulisan Rumi. Terusnya, adab komunikasi lagi. Yang keempat, memastikan kesahihan maklumat seperti mengamalkan prinsip siasat sebelum sebar. Tidak mencetuskan maklumat palsu dan menjauhi perkataan dusta dan bohong. Dan yang kelima, tidak menyebarkan fitnah dan membuka aib seperti menghindar daripada gosip, kutukan, mengadu domba dan tidak memanggil seseorang dengan panggilan yang tidak disukainya. Okey, kita tengok kepada yang bahasa Melayu tulisan Rumi ni. Adab berkomunikasi. Yang pertama, tidak melalaikan daripada melakukan ibadat dan tanggungjawab seperti menjaga solat dan tidak mengabaikan tugasan maupun perintah ibu bapa. Kita tengok pada keyword dia, tidak melalaikan daripada melakukan ibadat dan tanggungjawab. Okey, kita tengok yang kedua, menggunakan bahasa yang sesuai dan sopan, kan? Seperti kata-kata yang penuh hikmah, mengandungi nasihat yang baik serta menjauhi perdebatan dan gurauan yang berlebihan. Yang
Kata-kata itu bila kita katakan sesuatu itu yang penuh dengan nasihat, yang penuh dengan hikmah. Bila orang dengar apa yang kita cakap, orang boleh ambil manfaat, orang boleh sebarkan, dari situ Allah gandakan pahala kita. Kan? Okey, kita tengok yang ketiga. Kesesuaian masa dan tempat. Tengoklah masa nak main game tu. Kalau nak masuk maghrib, berhentilah main. Siap-siap pergi solat, pergi masjid. Kan? Lepas solat, baca buku, baca Quran. Masuk isyak, solat isyak. Lepas tu nak buat apa, buatlah. Seperti mengelak penggunaan gadget semasa di dalam masjid. Menunggang motosikal dan semasa kunjungan hari raya. Ni yang paling tepat ketika hari raya. Kan? Kita tengok. Alat berkomunikasi, telefon lah. Alat berkomunikasi mendekatkan yang jauh. Kan? Tetapi kita tengok pada hari ini, telefon menjauhkan orang yang dekat. Betul tak? Yang keempat, memastikan kesahihan maklumat. Kan? Seperti mengamalkan prinsip siasat sebelum sebar. Tidak mencetuskan maklumat palsu dan menjauhi perkataan dusta dan bohong. Dan yang terakhir ialah tidak menyebarkan fitnah dan membuka aib. Seperti menghindar daripada gosip, kutukan, mengadu domba dan tidak memanggil seseorang dengan panggilan yang tidak disukainya. Terusnya, tengok hikmah beradab ketika berkomunikasi terhadap individu. Yang pertama, meningkatkan ilmu pengetahuan agar dapat membezakan antara baik dan buruk. Yang kedua, melahirkan individu yang berakhlak mulia yang dapat menjadi contoh kepada orang lain. Siapa? Role model yang paling tepat untuk menjadi contoh kepada kita. Tidak lain, tidak bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutuskan untuk kamu. Liutammima, untuk menyempurnakan akhlak. Nabi, perbuatan dia semua adalah daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kan? Tak ada untuk berdusta, tak ada niat untuk berbohong. Kan? Nabi ini mempunyai sifat yang paling mulia. Akhlak Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang begitu tinggi. Ikutlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menjadikan Nabi Muhammad sebagai contoh tauladan untuk kita mengadaptasi akhlak-akhlak Nabi Muhammad itu. Mungkin tak semua memadai untuk kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. Bagaimana beradab ketika berkomunikasi. Nabi berkomunikasi bersama sahabat-sahabat, kan? Bersama orang yang tidak dikenali, tetapi Nabi tetap melayaninya dalam keadaan yang baik. Dan sebab akhlak itulah ramainya orang kafir ataupun orang musyrikin yang memeluk agama Islam. Jadi orang lain, orang yang bukan Islam ni, dia tidak akan lihat apa yang kita buat, solat apa semua, tak. Mereka akan melihat akhlak kita, perbuatan kita, ketika mana kita dalam keadaan sedih, ketika kita dalam keadaan marah, bagaimana kita kendalikan perkara-perkara tersebut. Okay? Terusnya, dapat menyelesaikan masalah dengan mudah kerana saling bertolak ansur. Terusnya, hikmah beradab ketika berkomunikasi yang seterusnya ialah dipandang tinggi oleh masyarakat lain kerana berperibadi unggul, insya-Allah. Okey, dan yang terakhir ialah mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala kerana mengamalkan adab yang mulia. Dan inilah yang paling utama. Tidak lain, tidak bukan mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Tengok untuk masyarakat. Yang pertama, hikmah beradab ketika berkomunikasi terhadap masyarakat. Hidup dalam keadaan aman dan harmoni kerana sifat persefahaman yang ditunjukkan. Kedua, dapat bertukar-tukar pandangan supaya masyarakat maju dan makmur. Ketiga, menjauhi salah faham supaya masyarakat dapat hidup bersatu padu.
dan menimbulkan kemesraan dan mengukuhkan perpaduan kerana saling bertoleransi. Itu dalam Susan Jawi, kita tengok dalam Susan Ruminya ialah hidup dalam keadaan aman dan harmoni. Inilah bila kita satu masyarakat, satu komuniti itu, contoh satu taman itu, satu blok apartmen, apartmen ke PPR ke apa semua tu, dia akan hidup dalam keadaan aman dan harmoni. Sebab apa? Jiran semua ambil maklum tentang jiran masing-masing. Masing-masing menggunakan kata-kata yang baik, adab yang baik, berakhlak. Dia akan menghidupkan suasana yang harmoni, yang sangat-sangat best dalam satu-satu komuniti tu. Sebab apa? Sebab sifat persefahaman. Persefahaman itulah yang kita perlukan. Ni jiran sebelah pun tak tegur. Kan? Lantak dia lah. Hal dia, hal aku. Kita tak nak dalam masyarakat, dalam komuniti kita, ada perkara-perkara ataupun sifat-sifat begini. Jangan tegur, bertanya khabar. Dan jika kita memerlukan pertolongan suatu hari nanti, insya-Allah jiran kita akan membantu kita. Dan yang kedua, menjauhi salah faham supaya masyarakat dapat hidup bersatu padu. Satu padu ni yang susah. Kan? 1, 2, 1, 3 tu banyak. Satu padu ni susah. Tapi usaha. Kan? Kita jauhkan salah faham, tanggapan yang salah kepada masyarakat dan supaya masyarakat kita semua ni hidup bersatu padu, aman dan damai. Dan yang ketiga, dapat bertukar-tukar pandangan supaya masyarakat maju dan makmur. Yang penting. Kita tukar pandangan, terima pandangan orang lain, kita memberi pandangan, mungkin pandangan kita salah, tak terima, mungkin pandangan orang lain lagi baik, kan? Bertukar-tukar pandangan, jangan rasa iri hati, supaya masyarakat kita dapat hidup maju dan makmur. Dan yang terakhir ialah menimbulkan kemesraan dan mengukuhkan perpaduan kerana saling bertoleransi. Itu yang paling penting. Okey, itu adalah yang akhir untuk pelajaran kita dan kita lihat pada prisma ilmu ini. Kita hayati sama-sama firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Qaf ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Sadaqallahul azim. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Bermaksud tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkan melainkan di sisinya malaikat pengawasan yang sentiasa sedia menerima dan menulisnya. Bahaya berkata tanpa ilmu, kan? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal 'abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha fin nar ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada seorang hamba yang berbicara dengan suatu perkataan yang belum jelas apakah itu baik atau buruk sehingga membuatnya dilempar ke neraka dengan jarak yang lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat. Ini untuk menceritakan bahawa bila kita nak membicarakan tentang sesuatu perkara, jika kita tidak tahu, jangan cakap. Bila kita tahu berkenaan dengan sesuatu perkara itu, kita ada ilmu dengan benda itu, baru boleh kita bicarakannya. Dan yang kedua, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Yang pertama, soalan yang pertama memerlukan kepada 3 jawapan. Bagaimana anda menggunakan gadget sebagai medium yang sihat untuk menjalani kehidupan seharian? Soalan yang seterusnya, yang ini soalan yang menyatakan pendapat kamu. Soalan yang kedua,
Dan kedua ialah kerajaan telah melancarkan pelbagai kempen untuk mewujudkan kesedaran pengguna internet dan mengurangkan jenayah cyber. Ramalkan apakah kemungkinan yang akan berlaku sekiranya kempen tersebut diabaikan. Kan? Kempen yang kerajaan lakukan tu kita diabaikan. Apakah kemungkinan yang akan berlaku? Nyatakan pendapat kamu. Dan soalan yang terakhir, iaitu soalan yang ketiga. Berdasarkan 6 prinsip komunikasi Islam. Kan ada prinsip 6 komunikasi Islam tadi, nyatakan contoh daripada 2 prinsip komunikasi Islam yang tidak diamalkan oleh masyarakat kita pada masa kini. Wallahu a'lam. Berakhir sudah pelajaran kita berkenaan dengan adab berkomunikasi. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang telah disampaikan memberi manfaat, memberi pengajaran, memberi iktibar, memberi ibrah, kesan dalam diri kita untuk kita sentiasa mengamalkan prinsip-prinsip Islam dan adab-adab ketika berkomunikasi, dan contohilah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيفوز المستغفرين ونجاة التائبين. Yang baik itu semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang itu dan yang salah itu datang daripada diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.